Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 6 akan mengaplikasikan mengenai ciri-ciri kritikan sastra terhadap dua buah karya yang dipilih iaitu sebuah karya sastra kanak-kanak dan sebuah karya sastra remaja. Baiklah, berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Afifah binti Ahmad iaitu saya sendiri, Ain Nazirah binti Ahmad Sabri dan Nur Amalia Hazirah binti Muhammad Yunus. Seterusnya, di sini kami akan kupaskan mengenai yang pertama, pengenalan asas kritikan sastra. Yang kedua, konsep sastra kanak-kanak. Yang ketiga, konsep sastra remaja. Yang keempat, pengaplikasian kritikan sastra dalam sastra kanak-kanak. Yang kelima, pengaplikasian kritikan sastra dalam sastra remaja. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, rumusan. Baiklah, bagi pengenalan asas kritikan sastra, saya serahkan kepada saudari Amalia. Dipersilakan. Baiklah, mari kita masuk kepada pengenalan asas kritikan sastra. Kritik. Perkataan kritik berasal dari perkataan Yunani eunokrite yang bermaksud hakim. Oleh itu, mengkritik merupakan usaha menghakim, memutuskan nilai baik atau buruknya sesebuah karya sastra. Seterusnya, Crite. Akar Crite dikembangkan kepada frasa nama Straterion atau disebut kriteria yang bermaksud penghakiman. Orang yang membuat kritikan digelar sebagai kritikos, di mana ia kini ditulis sebagai kritikus. Manakala, kata kritikus dalam bahasa Latin bermaksud orang yang mentafsir dan menilai hasil karya sastra. Terdapat kata lain yang mempunyai persamaan makna yang sama iaitu gramatikus dan filosofikus. Kedua-dua kata ini mempunyai pertalian dengan penghakiman sastra. Seterusnya, mari kita lihat kritikan sastra menurut tokoh. Bagi Hashim Awang pada tahun 1985, kritikan sastra merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Kritikan sastra merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Menurut Mana Sikana pada tahun 1986, kritikan bukan sahaja alat untuk menilai karya tetapi juga alat untuk mengenal dan memahami penulis, zaman dan juga kesusastraan nasional secara menyeluruh. Bagi Ungku Maimunah Muhammad Tahir pada tahun 2013 pula, kritikan sastra didefinisikan sebagai segala tulisan yang memberi kesan kepada perkembangan kesusastraan termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ain. Baiklah, kita lihat kepada asas kritikan sastra. Kita dapat lihat 3 bahagian asas kritikan sastra. Yang pertama iaitu cabang disiplin ilmu saintifik yang merupakan kegiatan menghayati secara total, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Yang kedua, melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan sesebuah karya sastra atau menonton sesebuah pementasan drama. Dan akhir sekali adalah penelitian yang kritis, jitu dan memberi pertimbangan yang adil terhadap baik atau buruk sesuatu karya sastra dengan memanfaatkan pendekatan atau tidak. Di sini kita dapat kenali jenis-jenis kritikan iaitu kritikan sanjungan, kritikan saranan, kritikan penganalisian,
kritikan teguran, kritikan pendekatan dan kritikan penilaian. Kita lihat kepada kritikan sanjungan. Apakah itu kritikan sanjungan? Kritikan sanjungan bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Seterusnya, kita lihat kritikan teguran. Kritikan teguran ini merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ianya lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajian dengan lebih berimbang, menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Seterusnya, kritikan saranan. Kritikan saranan adalah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya tersebut. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif untuk membaiki kekurangan. Ia mengalirkan nilai yang positif dan amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Seterusnya ialah kritikan pendekatan. Kritikan ini merupakan suatu proses untuk mendekati sesuatu karya dan merupakan usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air ialah pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, pendekatan sosiologi dan pendekatan arkitype. Seterusnya, kita lihat kepada kritikan penganalisian. Kritikan ini merupakan kritikan bersifat penyelidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya sastera. Pekaji juga melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Dalam analisis tersebut, pengarang membuat huraian terperinci terhadap bahasa, permulaan dan pengakhiran cerita, motif, citra, watak, pemikiran dan sebagainya dalam karya berkaitan. Yang seterusnya ialah kritikan penilaian. Kritikan ini, pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Pengkritik juga tidak boleh berat sebelah, emosional dan memihak ketika melakukan kritikan penilaian. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Afifah. Baiklah, saya akan meneruskan mengenai konsep sastra kanak-kanak. Baiklah, apa itu sastra awal kanak-kanak? Sastra awal kanak-kanak ialah sastra kanak-kanak yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka. Konsep sastra kanak-kanak menurut Ani Omar pada tahun 2012, sastra kanak-kanak adalah karya sastra yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak mengikut peringkat umur dan mampu menimbulkan keseronokan kepada mereka untuk membaca dan menghayati cerita-cerita dalam buku tersebut. Mari kita lihat ciri-ciri sastra kanak-kanak, iaitu yang pertama, buku yang mempunyai objek dan perlakuan yang biasa dilihat di persekitaran. Seterusnya, buku berkonsepkan pengalaman dan peristiwa yang biasanya berlaku. Yang ketiga, sastra kanak-kanak ini juga perlulah dipenuhi dengan nilai murni dan pengajaran. Seterusnya, bahan sastra yang menekankan aspek ilustrasi bahan bacaan. Ia juga tidak berpusatkan pemikiran orang dewasa semata-mata. Sastra kanak-kanak juga mestilah mempunyai perkataan dalam buku yang menjurus pada perkataan yang selalu digunakan oleh kanak-kanak. Akhir sekali, bahan bacaan bagi sastra kanak-kanak mestilah bermutu tinggi yang menekankan aspek kualiti.
Berikut merupakan contoh jenis karya sastra kanak-kanak iaitu Penipu Lara, Binatang, Jenaka Melayu, novel, cerpen, drama dan puisi. Mari kita lihat konsep sastra remaja pula. Baiklah, menurut Othman Putih pada tahun 1989, sastra remaja adalah sebuah karya sastra yang berfungsi sebagai alat mengisi sebahagian daripada tuntutan keperluan remaja, terutama dari segi pengisian minda, pembentukan sasiah, kerohanian dan pemantapan psikologi. Manakala menurut Ani Haji Omar pada tahun 2011, ianya menyatakan bahawa sastra untuk remaja harus dapat menaburkan, menanam dan menambahkan bibit-bibit atau nilai-nilai kemanusiaan, rasa tanggungjawab dan cinta akan diri keluarga, masyarakat, bangsa dan tanah air. Mari kita lihat ciri-ciri sastra remaja. Yang pertama, bahan bacaan kreatif yang relevan dengan pertumbuhan dan perkembangan psikologi remaja serta berkualiti. Yang kedua, ianya menampilkan watak yang berteladan serta menerapkan peristiwa menggunakan situasi ketidakterangan atau kegelisahan yang mendominasikan pemikiran dan emosi remaja. Yang ketiga, memainkan naluri remaja yang suka melakukan sesuatu bagi menambah pengalaman berkaitan sesuatu yang baharu. Dan akhir sekali, yang keempat, sastra remaja mestilah memberi keseronokan, harapan dan optimis terhadap hidup menghadapi cabaran di samping peroleh pengetahuan baharu. Baiklah, seterusnya. Contoh karya sastra remaja antaranya ialah tema percintaan, tema persahabatan, tema kekeluargaan, tema keagamaan, tema kemasyarakatan dan tema perjuangan. Seterusnya, bagi pengaplikasian kritikan dalam sastra kanak-kanak, saya serahkan kepada saudari Amalia. Baiklah, mari kita telusuri pengaplikasian kritikan dalam sastra kanak-kanak. Cerita yang kami pilih untuk dikritik merupakan cerita Nujum Pak Belalang. Baiklah, sinopsis Nujum Pak Belalang. Cerita ini merupakan satu cerita rakyat yang sangat popular dan ianya juga pernah difilmkan dan diarah serta dilakonkan sendiri oleh seniman agung P. Ramlee. Cerita Nujum Pak Belalang mengisahkan tentang seorang duda yang mempunyai seorang anak yang dinamakan Belalang di sebuah negeri yang dinamakan Negeri Terang Bulan. Pak Belalang adalah seorang yang miskin dan juga pemalas. Kerjanya cuma tidur dan makan sahaja. Dia bernasib baik kerana anaknya Belalang merupakan seorang anak yang baik dan sangat rajin. Pada suatu hari, Belalang terserempak dengan dua orang pencuri yang mencuri kerbau orang kampung. Belalang mengikuri pencuri tersebut sehingga ke tempat persembunyian dan balik ke rumahnya menceritakan kepada bapanya akan kerbau tersebut. Belalang meminta bapanya untuk berpura-pura menjadi ahli nujum. Pak Belalang pun berpura-pura menjadi ahli nujum dan menilik di mana keberadaan kerbau tersebut setelah orang kampung mencarinya dan memintanya untuk menilik. Tilikan Pak Belalang betul dan dia menjadi sangat terkenal dan ramai orang mencarinya untuk menilik. Seterusnya, sehinggalah suatu hari, sebuah kapal berlabuh di pelabuhan negeri Terang Bulan dan nakodanya menghadap Sultan serta memohon untuk beradu. Kepandaian nujum negeri Antan Kesuma dengan nujum di negeri Terang Bulan menjadikan kapal sebagai taruhan dan sekiranya negeri Terang Bulan kalah, maka negeri Terang Bulan akan menjadi jajahannya. Sultan dan para pembesar bersepakat untuk memanggil Pak Belalang untuk mewakili negeri Terang Bulan. Pak Belalang berasa sangat takut kerana dia tahu bahawa dirinya bukanlah seorang nujum yang sebenar dan hanyalah nujum palsu. Namun begitu,
Pak Belalang bersetuju untuk mewakili negeri terang bulan. Semasa peraduan itu, Pak Belalang berjaya menjawab semua soalan daripada Nujum negeri Antan Kesuma. Ini adalah kerana anak Pak Belalang iaitu Belalang telah mendengar perbualan Nujum negeri Antan Kesuma dan nakodanya terlebih dahulu. Akhirnya, Nujum negeri Antan Kesuma mengaku kalah dan kapal mereka terpaksa diserahkan kepada Sultan negeri Terang Bulan. Pak Belalang akhirnya dilantik menjadi Nujum Diraja dan dikahwinkan dengan puteri baginda serta hidup aman dan damai bersama anaknya Belalang di istana. Baiklah, tema dalam cerita Nujum Pak Belalang ini yang pertama sekali, kejayaan menyelesaikan masalah melalui nasib yang baik. Yang kedua, Pak Belalang tidak tahu akan cara hendak mengenal pasti jantina anak itik yang baru menetas lalu mendayung sampainya ke kapal nakoda. Yang ketiga, Pak Belalang bernasib baik kerana beliau dapat rahsia tersebut berdasarkan penceritaan juragan kepada isterinya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ain. Baiklah, kita lihat kritikan yang pertama yang terdapat dalam novel Nujum Pak Belalang ini. Yang pertama ialah kritikan pendekatan, iaitu pendekatan arketip. Pendekatan ini merupakan perbincangan berkaitan kepercayaan dan pegangan hidup sesebuah masyarakat. Ianya sering dikaitkan dengan adat istiadat, kepercayaan dan mistik yang dipaparkan dalam karya sastra. Analisis kajian ini dilakukan terhadap cerita Nujum Pak Belalang menggunakan pendekatan analisis deskriptif berdasarkan elemen pendekatan arketip. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka diharapkan dapat mengungkapkan pendekatan arketip secara terperinci dan jelas. Aspek arketip yang dimaksudkan ialah berkaitan kepercayaan dan pegangan hidup sesebuah masyarakat. Dalam cerpen ini, ciri-ciri kepercayaan pegangan hidup dapat dilihat pada sikap masyarakat pada zaman itu yang percaya terhadap unsur tahyul, khurafat dan mistik. Dalam perspektif Islam, kepercayaan ini sangat bercanggah dengan akidah dan konsep ajaran Islam. Agama Islam dipercayai telah tersebar pada zaman itu, tetapi hanya segelintir masyarakat sahaja yang mengamalkannya. Khurafat dan tahyul ini adalah antara punca yang boleh mengundang kepada kewujudan pemikiran ummah, keruntuhan akidah serta kerosakan akhlak dan mampu memberi impak yang besar kepada taraf kemajuan ummah sejagat. Tetapi sayangnya banyak pihak seakan terlepas pandang dan mengabaikannya. Perkara ini dapat dilihat dalam kisah Nujum Pak Belalang. Pak Belalang berpura-pura menyamar sebagai ahli nujum dan berkata bahawa kerbau itu ada di hulu kampung di mana ada sebatang pokok merbau. Orang kampung beramai-ramai pergi ke tempat itu dan memang benar kerbau itu ada di sana. Mereka memberinya pelbagai hadiah sebagai rasa terima kasih. Nama Pak Belalang menjadi masyhur dan banyak orang mencarinya. Dalam petikan di atas, dapat dilihat bahawa penghulu dan seisi kampung lebih mempercayai nujum dan tilikan, bukannya berikhtiar mencari dahulu barang yang hilang. Seterusnya, kepercayaan unsur tahyul yang lain dapat dilihat dalam beberapa babak yang mana apabila perbendaharaan negara serta istana berjaya dibolosi hanya dengan menggunakan pukau. Dalam pemahaman Islam, perkara-perkara luar biasa boleh dikategorikan sebagai sihir, iaitu perbuatan ataupun kejadian yang luar biasa dilakukan oleh manusia secara tersembunyi yang melibatkan makhluk halus. Kuasa pukau memukau hanya terdapat pada mereka yang membuat perjanjian dengan makhluk halus. Kemudian, Sultan juga mempercayai tilikan nujum Pak Belalang itu sedangkan ianya hanya satu penipuan. Malah, Sultan juga mudah mempertaruhkan negeri hanya pelawaan bermain teka-teki. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Afifah. Baiklah,
Kita pergi kepada kritikan pendekatan yang seterusnya, iaitu pendekatan moral. Di sini kami akan mengupas mengenai moral buruk yang merupakan segala sikap atau tingkah laku tercela yang dapat merosakkan iman seseorang serta menjatuhkan martabat manusia. Adapun antara moral buruk dalam cerpen Hujung Pak Belalang berdasarkan analisis yang dibuat oleh pengarang, iaitu pengarang telah mengkritik dalam aspek moral buruk, iaitu konflik dan bohong. Secara umumnya, bohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Jadi, apabila tidak berkata jujur kepada orang lain, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang munafik. Watak Pak Belalang dalam cerpen ini memiliki sifat yang sangat tidak terpuji kerana membohongi ramai orang termasuk Sultan. Misalnya, tidak lama kemudian Pak Belalang masuk menghadap. Dia terketar-ketar ketakutan. Dia khawatiri kalau rahsianya terbongkar. Selama ini dia cuma berpura-pura menjadi nujum. Hai Pak Belalang, Titah Sultan. Benarkah kamu seorang nujum yang handal? Benar tuanku, jawab Pak Belalang dengan ketakutan. Bagus, Titah Sultan. Bagi dia berasa sukacita kerana nujum dari negeri terang bulan beradu kepandaian dengan nujum dari negeri Antan Kesuma. Dalam babak ini, Pak Belalang telah menyamar bahawa dirinya sebagai anak jin, malah menipu Sultan bahawa dia ialah ahli nujum sedangkan tidak benar. Tok Penghulu pula menipu Sultan dengan memandai-mandai mengemas kini Pak Belalang. Sebelum berita Pak Belalang diketahui Sultan, dia terlebih dahulu menipu penduduk kampungnya apabila dia berpura-pura mengetahui keberadaan kerbau orang kampung yang hilang sedangkan anaknya Belalang terlebih dahulu mengetahui lokasi kerbau-kerbau itu kerana Belalang sendiri yang menyorokkan di situ. Oleh itu, Pak Belalang juga menipu perompak yang melarikan harta Sultan untuk menyelamatkan dirinya dan perompak-perompak itu pun mempercayai kata-kata Pak Belalang. Seterusnya, apabila Pak Belalang menyatakan yang dirinya akan dipancung Sultan, dua perompak itu bertambah takut lalu bersuara meminta ampun yang mana ini diambil kesempatan oleh Pak Belalang untuk menyamar dan menyuruh mereka lari dengan menyatakan Sultan akan mengampunkan mereka. Tidak membuat masa perompak-perompak itu pun cabut lari. Kemudian Pak Belalang pun pergi menemui Sultan bagi meneruskan tilikannya sebagai ahli nujum yang menyatakan bahawa dia telah menemukan harta-harta Sultan yang hilang. Di sini kita dapat lihat bahawa Pak Belalang ini berani mati menipu Sultan sedangkan jika dia tertangkap menipu dia akan dipancung mati betul-betul. Pak Belalang seharusnya jujur sejak mula lagi kerana rahsia penipuan lazimnya akan terbongkar suatu hari nanti. Tidaklah kira lama mana rahsia itu disimpan. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada saudari Amalia. Baiklah, kita pergi kepada kritikan penganalisian. Sebelum itu, menurut Rahman Syari pada tahun 1981, kritikan sastra ini bertujuan untuk memperjelaskan aspek-aspek penting dalam binaan sesebuah karya. Aktiviti menilai karya kesusastraan tidak akan terlepas daripada memperkatakan perihal kekuatan dan kelemahan karya berkenaan. Analisis dalam cerita Nujum Pak Belalang ini adalah berdasarkan watak yang terkandung dalam aspek dalaman teori formalistik. Teori ini menghubungkaitkan aspek tema dengan watak dalam karya berkenaan. Cerita kanak-kanak Nujum Pak Belalang ini yang telah diadaptasikan filem oleh Allahyarham P. Ramlee dijadikan kritikan iaitu dengan bertemakan sikap pemimpin yang cuai dalam memerintah negara. P. Ramlee mengkritik sikap pemimpin yang sambil lewa dalam memimpin, banyak menghabiskan masa dengan hal-hal yang tidak berfaedah, tamak serta tidak berfikir panjang. Seterusnya, akhirnya nujum negeri Antan Kesuma mengaku kalah. Kapal mereka terpaksa diserahkan kepada Sultan Negeri Terang Bulan.
Mereka pula terpaksa pulang ke negeri Antan Kesuma dengan hanya sehelai sepinggan. Sultan negeri Terang Bulan sangat berbesar hati dengan Pak Belalang. Baginda melantik Pak Belalang menjadi nujum diraja. Pak Belalang kemudian dikahwinkan dengan puteri baginda yang bernama Laila Sari. Akhirnya, Pak Belalang dan anaknya Belalang hidup aman damai di Istana Sultan. Dalam petikan di atas dapat dilihat bahawa pemimpin negeri Antan Kesuma yang tidak bijak. Akibat kurang cerdik si pemimpin, mereka tidak dapat mempertahankan kapal mereka. Begitu juga dengan pemimpin negeri Terang Bulan. Tanpa Pak Belalang yang licik menipu, sudah tentu negeri Terang Bulan menjadi jajahan mereka, musuh mereka. Watak Pak Belalang dalam situasi ini sangat berguna dan dihormati. Bagaimanapun, seorang pemimpin seharusnya bertanggungjawab ke atas negeri masing-masing kerana masa depan negeri terletak di tangan pemimpin masing-masing dan jika silap membuat keputusan, nescaya negeri mereka akan tergadai. Seterusnya, jika dilihat melalui tema kebijaksanaan ahli nujum dalam menangani masalah, Pak Belalang memang diakui bijak tetapi dia menggunakan kebijaksanaannya untuk menipu. Bagaimanapun, Pak Belalang yang dilihat pemalas dan sering menipu tetapi di akhir cerita dia berjaya menjadi ahli nujum negara dan berjaya kahwin dengan puteri sultan tanpa perlu bersusah payah. Kritikan ini dibuat untuk menyindir sebahagian orang kita yang malas berusaha dan bekerja keras tetapi mahu menikmati kemewahan di depan mata. Kejayaan Pak Belalang ini adalah simbolik kepada angan-angan orang yang malas sedunia tetapi mahu mencapai kejayaan yang gemilang. Mana mungkin kita akan mencapai kejayaan dan diiktiraf tanpa berusaha keras. Kata orang-orang tua, jika tidak memecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kesimpulan cerita ini mengajar kita untuk tidak menipu semata-mata untuk menikmati kesenangan hidup. Rumusan cerita Nujum Pak Belalang. Di sini kita dapat lihat bahawa hakikat yang harus difahami apabila menilai cerita Nujum Pak Belalang. Pengarang sebenarnya ingin menyelitkan unsur nasihat, sindiran dan kritikan masyarakat sama ada secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, kita dapat lihat sikap masyarakat Melayu yang terlalu taksub kepada dukun atau bomoh sehingga ke tahap mempertaruhkan negara kerana kepercayaan yang tinggi terhadap amalan ini. Sikap masyarakat yang jahil pada zaman tersebut menyebabkan mereka menerima bulat-bulat apa yang diberitahu dukun ataupun ahli nujum. Pada hemat saya, pengarang telah berhasil memberikan cerita teladan terutama kepada generasi muda yang sudah jauh terpisah daripada zaman tersebut. Secara jelasnya, ini menjadi pengajaran kepada kita pada hari ini supaya tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Maka rangkumannya di sini, cerita Nujum Pak Belalang telah membuktikan daya kreatif yang boleh diambil sebagai teladan dan pengajaran kepada kita. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Ain. Seterusnya, kita pergi kepada karya sastra remaja yang dipilih iaitu Di Hadapan Pulau. Sebelum itu, mari kita lihat pengaplikasian kritikan dalam sastra remaja. Sebelum itu, mari kita lihat sinopsis bagi novel Di Hadapan Pulau ini. Aziz ingin pergi ke pulau di hadapan kampungnya. Pada masa itu, kehadiran askar Australia semakin banyak. Penduduk kehilangan pekerjaan kerana mereka dilarang pergi ke laut. Perniagaan semakin merosot. Beras sukar diperoleh dan harga barang naik. Penduduk dilatih menghadapi serangan udara.
Bunyi siren bersesak-sesak di dalam shelter senantiasa mengganggu kehidupan. Pekan yang berhampiran dibom oleh tentera Jepun. Banyak penduduk bandar yang berpindah. Tok Marzuki iaitu Datuk Afidah mati terkena bom. Afidah menumpang di rumah Mak Ketong. Jepun menawan kem tentera dan bermulalah kekejaman Jepun menyeksa dan membunuh penduduk. Ada penduduk yang mati kelaparan dan ada yang membunuh diri. Aziz dan Afidah terpaksa keluar mencari makanan sendiri. Penderitaan bermaharajalela. Kematian berlaku di mana-mana sahaja. Kehormatan diri sanggup digadai demi mendapatkan makanan. Penyakit malaria, beri-beri, tokak dan kudis berleluasa. Mokmeng dicuri dan dijadikan makanan. Ada penduduk yang hilang begitu sahaja. Mak Ketong mengajak Aziz dan Afidah pergi ke pulau di hadapan mereka. Baiklah, tema yang terdapat dalam novel ini ialah penderitaan hidup rakyat semasa pemerintahan Jepun. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kritikan pertama di dalam novel ini, iaitu kritikan sanjungan. Dalam novel Di Hadapan Pulau, karya A. Samad Said menarik untuk diperkatakan kerana dari segi perwatakannya, pengarang cuba memperlihatkan kehebatan kesan perang kepada jiwa manusia. Di Hadapan Pulau sebenarnya cerita sebenar berdasarkan kehidupan A. Samad Said semasa beliau muda dahulu. Pada bahagian pertama, kita dapati gambaran tentang kegelisahan penghuni sebuah kampung apabila tanda-tanda perang kian jelas. Misalnya, kampungnya tidak lagi semacam dulu. Orang kelihatan mulai takut dan khawatir. Ramai yang mula bersikap menyendiri dan tidak kurang pula yang mula gelojoh membeli belah dan berhitung-hitung walaupun dengan seting atau 2 tin beras. Seterusnya, di sini ditekankan bahawa mereka ini mempunyai keyakinan yang tinggi seperti petikan tersebut. Namun, ada yang tetap yakin bahawa perang tidak akan membunuh semua manusia. Jadi, dia berasa tidak perlu terlalu gelisah hingga hilang pertimbangan. Cuma dia merasakan betapa malapetaka cepat mengingatkan manusia kepada Tuhannya. Halaman 34. Merujuk pada petikan seterusnya iaitu tanggapan watak Said Fikri yang walaupun menyedari perniagaan batu akik dan minyak antaranya sudah tidak laku lagi, tetapi tetap tenang. Usianya yang kian tua memberikannya kekuatan untuk tidak gelisah, malah mendorong hatinya untuk membimbing sesiapa yang mahu kembali ke jalan Allah SWT. Ini sepatutnya yang dilakukan oleh generasi ketiga sekarang, yang mana kita seharusnya kembali kepada Islam sebagai satu-satunya agama unggul yang boleh membawa manusia ke ruang perjalanan hidup yang hakiki. Melihatkan watak Said Fikri, kita perlu sedar bahawa dunia kini sedang menghampiri kiamat. Manusia pula semakin kiamat semakin melupakan Tuhan dan hanya kembali sujud kepadanya di saat kehidupan diuji atau dilanda masalah. Di sini kita tidak seharusnya bersikap sedemikian kerana manusia tidak tahu bila Tuhan akan menarik nyawa kita. Oleh itu, kita sepatutnya memfokuskan ibadah pada saat ini demi memberatkan timbangan akhirat berbanding kehidupan duniawi yang semakin melalaikan. Seterusnya, kritikan sanjungan ini ditujukan kepada Aziz kerana sifatnya yang cekal dalam menghadapi nasib hidupnya yang bermasalah kerana Joyah dan Budin. Di dalam novel ini menunjukkan sifat Aziz yang cekal dalam mencari jalan untuk meneruskan kehidupannya tanpa mengharapkan Joyah dan Budin. Akan tetapi, itu tidak membuatkan mengalah dalam hidup Aziz dan dia berazam untuk berikhtiar sendiri bagi meneruskan kehidupannya tanpa bergantung pada sesiapa. Contoh petikan yang dinyatakan seperti berikut. Aziz dalam kesepiannya sering terkenangkan ayahnya yang mati mengejut dan semasa hidupnya amat penyayang.
dalam usia demikian muda, dia terpaksa berfikir untuk menghadapi hari depan yang penuh ancaman perang. Dia sedar tidak selamanya harus bergantung hidup pada Joyoh yang mana kerana Budin terus tidak berubah sikap dan dia pula gagal untuk mendapatkan kerja di kamp tentera. Lantaran itu, Aziz berazam untuk berikhtiar sendiri. Harapannya tertumpu pada Said Fikri yang amat bersimpati pada nasibnya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Afifah. Terima kasih. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kritikan saranan berdasarkan novel ini. Baiklah, berdasarkan kritikan saranan yang dinyatakan dalam bahagian ini dapat dilihat mengenai watak taksiah yang menyarankan Joyah untuk mencari pekerjaan bagi menampung untuk Joyah melangsungkan kehidupan kerana suaminya Budin adalah seorang suami yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab. Saranan taksiah ini tidak diterima oleh Joyah kerana dia amat takut akan suaminya Budin. Contoh petikannya kita dapat lihat. Pada bab ke-6 juga, pengarang menyorot watak taksiah wanita yang keras semangatnya akibat pengalaman pahit dikecewakan oleh dua orang bekas suaminya yang tidak bertanggungjawab. Dia cuba menolong Joyah mencari kerja, tetapi Joyah ragu-ragu, takut pada Budin. Walaupun dia amat sedar Budin sudah tidak dapat diharapkan untuk mencari rezeki. Taksiah sendiri sukar memahami pendiriannya di mana Joyah menerima sahaja siksaan daripada seorang suami yang sama sekali tidak bertanggungjawab. Menurut halaman 61. Seterusnya, taksiah juga melihat dunia ini penuh dengan godaan, ancaman dan perang dan dia harus menghadapi semuanya kerana dia sudah tidak berharap kepada perlindungan lelaki yang bergelar suami. Pengakhirannya, kritikan saranan ini dibuat bagi menunjukkan bahawa kita perlulah memilih orang yang bertanggungjawab serta baik dalam akhlaknya untuk dijadikan pasangan hidup supaya tidak terjadi seperti kisah Joyah dan Budin yang menghadapi masalah rumah tangga yang tidak berkesudahan di dalam novel di hadapan pulau. Seterusnya, kita lihat kritikan penganalisian. Analisis dalam novel di hadapan pulau ini dilakukan berdasarkan watak yang terkandung dalam aspek dalaman teori formalistik. Teori ini menghubungkan aspek tema dengan watak dalam karya berkenaan. Kritikan ini berdasarkan tema dalam novel iaitu seorang perempuan yang sanggup menggadaikan maruah demi kesenangan dirinya. Mari kita lihat petikan ini. Pada bab kedua diceritakan kisah kembalinya Wan Rohani dan Rosiah setelah dibawa oleh Jepun. Ada tanda-tanda bahawa Wan Rohani ini dan Rosiah yang jelita itu telah menjadi mangsa nafsu buas tentera Jepun. Di sini pengarang hanya membayangkan, tidak menegaskan. Sambungannya, meskipun begitu dapat dilihat bahawa watak Wan Rohani dan Rosiah ini tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan masyarakat kerana mereka ini sanggup berbuat demikian semata-mata ingin mendapat makanan daripada tentera Jepun. Pada waktu itu, semua masyarakat sedang bertarung nyawa mendapatkan makanan kerana sudah banyak hari berkelaparan. Bagaimanapun, mengikut aspek agama Islam, setiap individu Muslim wajib menjaga diri dan maruah dengan memeliharakan diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Memelihara diri dan maruah amat penting demi menjaga kemuliaan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Kritikan pengarang menyedarkan masyarakat bahawa walaupun kita berada dalam keadaan darurat, janganlah sesekali mengadai maruah diri kerana sesungguhnya Allah akan berlaknat hamba-Nya yang berbuat demikian. Baiklah, rumusan bagi novel di hadapan pulau.
Penerokaan watak pada keseluruhannya tidak cukup mendalam kerana banyak watak muncul pada nama sahaja. Tetapi hakikatnya yang harus difahami apabila menilai novel di hadapan pulau ini ialah pengarang sebenarnya lebih ingin melukiskan suasana perang sebagai suatu rakaman yang hidup, dan dia sendiri pernah mengatakan bahawa dia lebih ingin memberi pengalaman kepada pembaca daripada memberi cerita semata-mata. Dan dengan harapan begini, pada hemat saya, pengarang telah berhasil memberikan pengalaman terutamanya kepada generasi muda yang sudah jauh terpisah dari zaman tersebut. Secara jelas kita dapat mengetahui suasana zaman itu seperti shelter, malam bergelap, kehanitan, kehadiran mayat bergelimpangan, penyakit malaria, biri-biri dan pakaian kuning. Namun peristiwa perang itu menjadi latar sahaja yang menunjukkan ialah manusia yang secara jelasnya memperlihatkan ciri-ciri individu dan universal. Maka dirumuskan ianya merupakan novel yang berhasil dan membuktikan daya kreatif Samad masih subur, dan di hadapan pulau adalah salah satu daripada novel Ahmad Samad Said yang terkuat. Baiklah, sampai di sini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.